Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada al-ghuslu wa ahkamuhu wa anwa'uhu. Mandi, hukum mandi dan jenis-jenis mandi. Tu berarti kita belajar bab mandi manda hari ni Maknahu fil lughah, makna mandi pada bahasa apa dia mandi? Sayalanul ma'i 'ala syai'. Melalukan. Sailan ni maknanya mengalirkan air atas sesuatu. Apa-apa ayan kana, apa-apa ada ia. Maknanya tak kira apa. Kalau kita basuh tu kita kira kita melakukan basuhan. Pada penggunaan bahasa Arab, al-ghuslu dengan al-ghuslu bagi depan bagi atas sama je. Tetapi dalam fiqh, ulama fiqh kita membezakan antara basuh dengan mandi. Kalau basuh dia akan guna al-ghuslu, ring bagi atas, masdar dia ring bagi atas. Kalau mandi dia akan gunakan al-ghuslu. Perbezaan tu khusus pada masalah perbincangan dalam bidang fiqh. Jadi dari segi bahasa, dua-dua tu maknanya membasuh belaka. Mandi pun boleh guna ghuslun, mandi pun boleh guna ghuslun dari segi bahasa. Tapi kerana nak bezakan antara membasuh anggota dengan mandi, maka dibezakan dengan ghuslul a'dha, membasuh anggota, al-ghuslu mandi. Pada syarak, mandi ialah jarayanul ma', mengalirkan air alal badan, di atas badan, biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Jadi pensyariatan ni, mandi ni masyru' disyariatkan, sama ada linnazafah, kerana nak bersuci, li raf'il hadas, ataupun kerana nak mengangkat hadas. Sawa'un kana syartan lil ibadah am la, sama ada mandi tu syarat ibadat atau tidak. Jadi mandi ni dia berbeza dengan wuduk. Beza kat mana mandi dengan wuduk ni? Apa beza dia? Bukan dari segi cara basuh, beza apa? Bukan dari segi anggota. Wuduk tidak ada perbuatan adat yang macam wuduk. Maknanya kalau berwuduk, seorang tu basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki kan, sapu kepala dengan basuh kaki, tidak ada perbuatan adat yang seperti itu. Jadi wuduk ni terkhusus untuk ibadat saja. Ada pun mandi, ada orang mandi bukan ibadat, betul tak? Mandi saja-saja nak mandi untuk menyejukkan badan, mandi untuk bersihkan badan. Jadi mandi ni kadang-kadang ada ibadat, kadang-kadang ada adat. Ada pun wuduk tertentu dia dengan ibadat. Wuduk ni memang ibadat khas. Tidak ada orang kata saya kerana adat. Tak. Wuduk tu ibadat dah. Ada pun mandi, boleh jadi orang tu mandi kerana adat, bukan yang ibadat. Ada kala mandi kerana ibadat. Ada pun ayat Quran, dalilnya ni lah, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Kemudian hadis Nabi SAW, haqqun ala kulli muslimin, menjadi hak ke atas setiap orang Islam, ayaltasila fi kulli sab'ati ayyam yauman, hendaklah dia mandi setiap 7 hari sekali. Ada tak dalam ni mandi 7 hari baru mandi sekali? Ada? Siapa? Mesti tak ada orang nak mengaku kan? Tak perlu mengaku pun, kalau ada mesti berbau. Boleh cam dengan bau lah. Kat kita mandi, tak mandi sehari tu satu benda yang kita kata pelik lah. Pelik. Ke biasa tak mandi sehari? Biasanya sehari tak mandi kita dah rimah dah. Tetapi di negara yang cuacanya tidak lembap, cuaca dia kering, sama ada panas kering atau sejuk kering, dak mandi tu benda yang biasa, dia tidak jadi rimah. Sebab apa? Sebab tak ada peluh mana. Dia tak akan peluh mana, jadi kita tak jadi rimah sangat kalau tak mandi. Biasalah orang tak mandi. Tak, Mak Saleh negara dia, tak mandi 2-3 hari, biasa je. Biasa je. Arak tak mandi 2-3 hari, biasa je. Sebab apa? Sebab dia tak ada kelembapan pada udara. Jadi bakteria-bakteria yang menjadi punca bau badan, itu
kurang boleh berbiak. Jadi kurang baru tu. Tapi kalau duduk kat kita tak mandi sehari 2 hari, memang tak boleh duduk dekat lah. Jadi Nabi SAW sebut menjadi hak bagi setiap orang Islam 7 hari paling kurang mandilah sekali. Setengah daripada adat budaya bangsa lain tak mandi. Bahkan kalau bangsa apa, dia mandi, dia melomorkan tubuh dengan apa? Dengan lumpur. Tak? Islam tak? Paling kurang dalam seminggu kena mandi sekali. Hari Jumaat contohnya. Yaghsilu fihi ra'sahu wa jasadah, membasuh padanya kepalanya dan jasadnya. Okey. Ijma' pula telah ijma' para imam mujtahid bahawa mandi itu kerana tujuan membersihkan diri, linnazafah mustahabun, disunatkan. Wal ghuslu li sihatil ibadah wajibun, dan mandi untuk mengesahkan ibadat itu wajib. Ini disepakati berlaku ijma'. Baik. Apa hikmat dia? Pertama, mendapatkan pahala, husulul thawab. Yang kedua, husulun nazafah, mendapatkan kebersihan. Yang ketiga, husulun nasyat, mendapatkan kecergasan. Jadi cergas kita. Jadi segar. Okay. Masuk kepada hukum pula. Pembahagian mandi ada 2. Al-ghuslul mafrudu, mandi wajib. Yang kedua, al-ghuslun mandubun, mandi sunnah. Okey. Apa dia mandi wajib? Huwallazi la tasihhul ibadatul muftaqiratu ila tuhrin bidunihi, iaitu mandi yang tidak sah ibadat yang berhajat kepada bersuci tanpa mandi. Kalau tak ada mandi, ibadat tu tak sah. Idza wujidat asbabuhu, jika didapati sebab-sebab untuk mandi. Baik, apa sebab mandi? Ada 4. Janabah, haid, wiladah dan juga mati. Janabah. Apa itu janabah? Junub lah Haid dia suku haid dan nifas dia asing sebenarnya. Dibahagikan dan dia ada hukum khusus sikit. Yang seterusnya beranak, yang ketiga ialah mati. Baik. Jadi kita orang lelaki ada berapa sini? Orang lelaki ada 2, mana? Janabah dan juga mati. Orang puang ada 4. Ada 4. Janabah boleh ada, haid boleh ada, wiladah boleh ada, mati pun boleh ada. Yang pertama, ambil janabah dulu. Makna janabah fil asli maknaha al-bu'du, daripada al-janabah, daripada bahasa maknanya jauh. Sebab janabah ni makna jauh seseorang daripada melakukan ibadat. Jadi janabah ni dia menjauhkan seorang daripada melakukan ibadat. Okey. Wa tutlaqul janabatu 'alal maniyil mutadaffiqi. Istilah ataupun lafaz janabah dipanggil juga merujuk kepada air mani yang memancut, kama tutlaqu 'alal jima', sebagaimana janabah kadang-kadang merujuk pada perbuatan persetubuhan. Asabatni janabatun, telah mengenai aku janabah. Boleh jadi berlaku persetubuhan, boleh jadi keluar mani. Jadi janabah itu merujuk kepada makna tersebut. Fa'alaihi, maka di atasnya fal junubu, orang berjunub, huwa ghairu tahir, dia tidak suci. Min, kerana sebab inzalin, berlaku keluar mani, au jima', atau berlaku persetubuhan. Wasumya bidzalika, dinamakan dengan janabah, orang berjunub, orang berjanabah tu dipanggil orang junub, li'annahu bil janabah, kerana seseorang tu dengan adanya janabah, ba'uda an ada'is salah, dia jauh daripada menunaikan sembahyang. Ini tak boleh tunai sembahyang madama ala hadhil halah, selama mana di dalam keadaan ini. Wal junubu, junub ni lafzun yastawi fihi mudzakkar wal muannas. Lafaz yang muzakkar dan muannas sama je. Makna rajulun junubun, imra'atun junubun. Wal mufrad wal jam'u. Mufrad jamak pun sama. Rijalun junubun, nisa'un junubun. Jadi lafaz junub ni dia menjadi sifat kepada mufrad boleh, musanna pun boleh, jamak pun boleh.
Musanna biasa junuban lah biasa. Tapi jamak musanna dia khusus sikit. Musanna biasa junuban, dua orang junub. Tapi kalau mufrad dengan jamak, boleh kata rijalun junubun, lelaki-lelaki yang berjunub. Niswatun junubun, perempuan-perempuan yang berjunub. Yuqalu lil mudzakkar junubun, wa yuqalu lil muannas junubun, wa yuqalu lil wahid junubun, wa yuqalu lil jam'i junubun. Habis. Asbabuha, apakah sebab berlaku janabah? Lil janabati sababan, ada dua sebab berlaku janabah. Pertama, nuzulul mani minar rajuli awil mar'ati bi ayyi sababi minal asbab. Keluar mani daripada lelaki atau perempuan dengan apa-apa sebab. Sawa'un kana nuzuluhu bi sababi ihtilam, sama ada keluar tu dengan sebab ihtilam, bermimpi, au mula'abah, ataupun kita mula'abah, kita kata berseronok-seronok dengan isteri, au nazarin, ataupun melihat, au fikrin, ataupun berfikir. Dia fikir apa? Dia fikir nasi goreng, keluar mani. Contoh. Tak kira lah. Dia bukan sebab, tak kira apa sebab. Sebab yang menyebabkan keluar mani tu. Keluar mani sama ada dengan mimpi atau apa-apa cara menyebabkan berlakunya janabah. Baik. Ni saya tulis sikit sini berkaitan ni. Hadas ni, kita tahu hadas ada berapa? Hadas ada 2 kan? Kalau kita nak perincikan, hadas tu sebenarnya 3. Kerana berbeza hukum antara hadas akbar dengan hadas awsat. Sebahagiannya mengkategorikan dua ni sama je. Hadas kecil dengan hadas besar kan, kita tahu kan? Okey, hadas besar tu dua-dua ni. Tapi ada sebahagian ulama dia pecahkan, dia bezakan hadas pertengahan dengan hadas besar ni. Dia kalau kiranya hadas ni dua dipanggil hadas besar belaka sebab semua kena mandi. Tapi melihat pada sebab, hadas awsat ni ialah janabah, junub. Janabah ini termasuk hadas awsat. Hadas akbar ni ialah haid dan nifas. Sebab apa? Sebab hukum dua ni beza ni. Apa beza janabah dengan haid? Apa beza? Orang berlaku janabah dengan orang berlaku haid, apa beza dia? Dari segi kesan ni, apa dia? Masa lepas balik belaka, haid pun lepas balik, janabah pun balik. Maksud haid itu tak boleh hilang dengan kehendak kita. Haid tidak boleh hilang dengan kehendak kita. Janabah kita boleh hilangkan bila-bila masa, betul tak? Berlaku janabah kita boleh mandi, habis janabah tu. Tapi haid nifas putus. Kalau tak putus haid, tak putus nifas, tak boleh. An Ummi Salamah radhiyallahu taala anha qalat, ja'at Ummu Sulaim, telah datang kepada baginda Nabi Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Mak kepada Sayyidina Anas bin Malik. Ni mak pada Sayyidina Ala, Ummu Sulaim. Datang kepada Rasulullah, faqalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahyi minal haq. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu daripada kebenaran. Sebab apa dia nak tanya masalah yang sedikit sensitif lah. Dia nak tanya Rasulullah, fahal 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat? Ya Rasulullah, adakah kena ke atas perempuan kena mandi kalau dia bermimpi? Biasa bermimpi lelaki kan? Perempuan mimpi ke? Tak tahu. Jawab apa? Mimpi tak? Tak, dia kata tak. Jadi sebab tu Ummu Sulaim, awak pun malu nak jawab tak? Dah tu Ummu Sulaim tanya dah Nabi. Dia tanya dah Rasulullah, ya Rasulullah, adakah perempuan kena mandi wajib kalau dia bermimpi? Mimpi apa? Bukan mimpi main tinting. Bukan mimpi. Tu mimpi perkara yang menyebabkan syahwat lah. Mimpi perkara yang menyebabkan syahwat. Jadi kalau perempuan mimpi, adakah dia kena mandi?
Faqala Rasulullah SAW, na'am idza ra'atil ma, ya kalau dia bangun didapati keluar air mani. Jadi kena mandilah, kena mandi. Kalau keluar tu air mani. Baik. Apa tu hadis yang kedua samalah. Dia tanya perempuan kena mandi tak? Dia kata kena mandi juga. Yang kedua, al-jima' walau min ghairi nuzulil mani. Yang kedua ialah bersetubuh walaupun tanpa keluar mani. Berlaku persetubuhan antara lelaki dan perempuan tanpa keluar mani sekalipun, wajib kena mandi juga. Ni awak kena tahulah walaupun benda ini benda yang kita kata kita nak sebut pun kita malu nak sebut, tapi hukum tetap kita kena beritahu. Ada orang datang, dia mari mungkin lepas tu masa dia dah berusia sikit, dia mari belajar, tiba-tiba dia jumpa dengan ustaz yang mengajar tu. Dia kata, ustaz, saya baru tahu rupanya kalau bersetubuh ni kena mandi juga walaupun tak keluar mani. Sebab dia ingat bersetubuh keluar mani baru kena mandi. Kalau bersetubuh tak keluar mani, tak kena mandi. Jadi selama ni kalau dia bersetubuh tak keluar mani apa-apa, dia tak mandi. Sebab dia ingatkan bahawa kalau keluar mani baru kena mandi. Jadi kadang-kadang masyarakat ni ada yang jahil sampai tahap tu sekali jahil. Jadi kena buat penerangan kepada masyarakat. Okey, jadi berdasarkan hadis Nabi kata idza jalasa ala syu'abihal arba', jika duduk suami isteri itu di atas kaki yang empatnya, makna berlaku persetubuhan, faqad aujaba alaihi al-ghuslu, maka wajib ke atasnya mandi, wa illam yunzil, walaupun lelaki tadi tidak keluar mani sekalipun. Okey, jadi dua sebab berlaku persetubuhan ataupun keluar mani. Apa makna bersetubuh tu apa dia? Tengok ni dia kata. Bersetubuh apabila tenggelamnya hasyafah zakar dalam faraj. Hasyafah zakar, kepala zakar lelaki tenggelam dalam faraj wanita, maka berlakulah persetubuhan. Kalau tidak, maka tidak dipanggil jima' lagi, tidak dipanggil persetubuhan lagi, walaupun haram. Jangan pula kata tak apa, kita jangan tenggelam, kita main luar-luar saja, tak boleh. Ingatlah, awak remaja, peringkat remaja ni jaga-jaga maruah diri kita, maruah keluarga kita. Baik, tak boleh, hukumnya haram juga. Tetapi tidak dipanggil persetubuhan, tidak dipanggil jima'. Maka kalau jima' tenggelam hasyafah dalam faraj, maka itu dipanggil persetubuhan. Kalau berlaku pensabitan, dihukumkan hukuman hudud, sama ada di rotan 1 kali ataupun direjam kalau dia telah berkahwin. Dah hukum lain sabit lah. Hukum lain sabit, kena beredah dengan wati syubhah. Kalau berlaku wati syubhah, kalau dia dah berkahwin, maka dia telah dikira isteri. Kalau tolak pula, dia kena beredah penuh. Jadi banyak hukum berkaitan dengan al-jima' ini. Ma yahrumu biha, apakah yang haram dengan sebab janabah? Pertamanya, as-salah, haram sembahyang, fardhan au naflan, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Tak boleh sembahyang fardu atau sembahyang sunat. Begitu juga disebut dah sini yang seperti sembahyang. Contohnya ialah sujud tilawah ataupun sujud syukur, tak boleh juga. Yang kedua, al-mukthu fil masjidi wal julusu fi. Al-mukthu ni makna menetap, duduk dalam masjid dan diam lah. Maksudnya diam dalam masjid dan duduk dalam masjid. Kita tak boleh duduk dalam masjid kalau berjunub, kena keluar cepat-cepat. Amal murur, adapun kita lalu je masjid, faqat sahaja, min ghairi muksin, tanpa kita tetap, wala taraddudin, tanpa kita pergi mari dalam itu, fala yahrumu, maka tidak haram. Contoh masjid tu luar, macam Masjidil Haram. Kita berjunub, kita nak pergi ke hotel, kena melalui kawasan masjid.
Kita kena rentas masjid contohnya. Sebab nak pusing jauh. Nak pusing dengoh kita. Jadi pun kita nak ambil jalan shortcut, potong. Jadi kalau kita berjunub dan kita tidak bimbang mengotorkan masjid, boleh. Dengan tujuan kita lalu saja. Ni Allah Ta'ala sebut illa amiri sabili, kecuali orang yang melalui jalan sahaja. Waktu dibenarkan. Ada pun kita nak duduk dalam masjid beriktikaf, duduk lama tu tak boleh, haram. Yang ketiga, at-tawafu haulal Ka'bah, tawaf di sekitar Ka'bah, hukumnya haram kalau berjunub. Fardhan atau naflan, sama ada tawaf fardu atau tawaf sunat, tak boleh. Yang keempat, qiraatul Quran, membaca Al-Quran pun tak boleh kalau junub. Baca Al-Quran dengan niat Quran lah. Baca Al-Quran dengan niat Quran tidak boleh. Allah Ta'ala sebut apa? Ataupun hadis, dibawa hadis Nabi SAW kata, la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Quran. Janganlah orang haid atau orang junub baca apa-apa daripada Quran. Mulahazah, satu perhatian. Ya juzulil junubi, harus bagi orang berjunub imrarul Quran ala qalbihi, melalukan Quran dalam hati. Dibaca dalam hati tak apa, jangan keluarkan suara. Min ghairi talaffuzin bihi, tanpa berlafaz. Contoh kita nak mengulang Quran ataupun nak ingat Quran, kita bacakan dalam hati, tak ada bunyi daripada mulut, hukumnya boleh. Kama yajuzu lahu an-nadharu fil mushaf, sebagaimana boleh kita nak tengok mushaf. Kita nak buka, kita tengok mushaf. Contoh kita nak ulang kaji ke apa kan, kita tengok mushaf, kita tak buka mulut, kita baca dalam hati, itu tak ada masalah. Wa yajuzu lahu qira'atu azkaril Quran bi qasdi dzikri. Okey, baik. Zikir dengan ayat Quran boleh, dengan qasad kita niatkan zikir. Yajuz qira'atu azkaril Quran, membaca zikir dalam Quran dengan niat zikir. Contoh apa zikir dalam Quran? Contoh apa? Apa dia? Contoh. Tak berzikir awak ni? Apa dia? Okey, tu satu. Lagi? Ayat kursi contohnya? Kita baca ayat kursi kan? Balik dalam perjalanan balik asrama, ada gentayangan mari mengacau awak. Jadi awak baca ayat dengan niat zikir. Dengan niat zikir, hukumnya tak apa. Ataupun awak nak melindung diri, baca 3 kul contohnya, dengan niat zikir. Dengan niat zikir tak apa. Tak boleh dengan niat baca Al-Quran. Dah kali ayat Quran betul, tetapi yang membolehkan kita niat kita. Kita bukan niat baca Al-Quran, kita anggapkan dia sebagai zikir. Okey. Contoh ni doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Surah Baqarah tu. Kita baca dengan niat doa. Lagi subhanalladzi sakhkhara lana hadza, tu surah Az-Zukhruf. Boleh dengan niat zikir. Yang kelima, masul mushaf, haram menyentuh mushaf, wa hamluhu, membawa mushaf, wa masu waraqihi, dan menyentuh helayang-helayang dia tak boleh. Au jildihi, atau kulit Quran tak boleh. Au hamlihi fi kisin, atau bawa dalam bekas ataupun sunduk ataupun kotak. Selama mana kotak itu dia dinisbahkan kepada Quran. Mulahazah, satu perhatian. Yajuzu lil junubi hamlul mushaf, boleh orang berjunub menanggung mushaf idza kana fi amti'atin aw thawbin, kalau mushaf itu berada dalam barang-barang lain, bersama barang lain, atau dalam kain contohnya. Gini, kita bawa beg, dalam beg itu ada Quran, ada mushaf. Kita berjunub, contohnya, tak apa, dengan niat kita bukan bawa Quran, tapi kita niat bawa benda lain. Boleh? Dalam Quran kita kan ada benda lain kan? Ada buku, ada pensel. Jadi kita boleh bawa sekali Al-Quran dengan benda-benda lain, dengan syarat kita niatkan bawa benda lain, bukan bawa Quran. Boleh?
Jadi benda tu tak payah mudah je lah. Kalau pergi mana-mana datang hit ke apa, buat balik je lah. Bit, sebab dalam bit tu ada benda lain lagi. Okey. Wa kadza, okey, jadi lam yaqsid hamlahu bidzat, dengan syarat dia tidak mengkosakkan menanggung Quran tu semata. Balkan hamlu tab'a li hamlil amtiah, bahkan membawa mushaf itu mengikut kepada membawa barang dan bawa kain. Wa kadzalika yajuzu lahu hamlu kutubi tafsiril Quran, begitu juga boleh dia membawa kitab tafsir Quran idza kana tafsiru aktsara minal Quran, kalau tafsir itu lebih banyak daripada Quran. Mushaf yang mana sekali dengan terjemahan, sekali dengan tafsir. Kalau terjemahan dan tafsir itu lebih banyak daripada ayat Quran, maka boleh kita pegang, boleh kita bawa. Orang haid, orang junub boleh bawa. Nampak kan? Jadi kebanyakan tafsir yang Melayu kita ni memang bahasa terjemahan tu lebih banyak daripada ayat Quran lah. Lianna fa'ila dhalika la yusamma urfan hamilan al-Quran, kerana pelaku demikian, orang yang buat itu tidak dipanggil memegang Quran, dipanggil pegang tafsir. Pegang tafsir. Boleh. Habis itu seterusnya masuk tajuk hid. Ada soalan nak tanya tak? Pendek je bab janabah Dia kalau ikutnya mandi ada tak lepas ni dia sebut syarat-syarat mandi apa dia? Meratakan air pada seluruh tubuh badan. Lepas ni ikut sebut lepas ini. Ni dicerita tentang secara umum dulu berkaitan dengan perkara-perkara yang menyebabkan hadas besar. Kita ada lah ni. Tak ada je. Jadi syarat ataupun rukun mandi ni dua. Pertama niat, yang kedua ialah meratakan air kepada seluruh badan. Okey, kita masuk kepada masalah haid pula. Ambil perhatian haid. Perempuan ni, orang lelaki pun kena ambil perhatian. Sebab apa? Sebab nanti awak haid, isteri awak haid ataupun anak awak haid lah. Jadi kena tahulah hukum akam ni. Okey, haid. Fil lughah, pada bahasa haid ni makna sayalan, mengalir. Daripada perkataan Arab hadal wadi, mengalir wadi itu bila dia mengalir air. Okey, pada syarak, takrif syarak damu jibillatin ay khilqatin wa tabi'atin, darah secara semula jadi. Semula jadi itu khilqah lah, tabiat, darah secara tabiat. Taqtadhihi ittiba'us salimah, yang menuntut oleh fitrah yang selamat, fitrah yang sihat. Tiba' ni mana tabiat badan yang sihat. Yakhruju min aqsar rahimi, yang keluar daripada pangkal rahim, rahimil mar'ati, pangkal rahim perempuan. Ba'da bulughiha, setelah dia balik, ala sabilis sihah, atas jalan ke sihat. Maknanya atas jalan normal, orang tu sihat. Fi awqatin ma'lumatin, pada waktu-waktu tertentu. Okay? Jadi itu takrif dia. Darah semula, darah asal fitrah yang berlaku kepada orang yang sihat, wanita yang sihat, yang keluar daripada pangkal rahim atas jalan sihat pada waktu-waktu tertentu. Ini dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis. Nabi SAW sebut kepada Fatimah binti Hubaish, idza aqbalatil haidatu fada'is salah, jika datang haid maka tinggalkan sembahyang. Wa idza adbarat faghsili anki dami, bila faghsili anki dama, bila hilangnya ataupun hilangnya haid, maka basuhkanlah darah, wasalli, dan sembahyang. Yuqsadu bil bulugh, bilakah usia balik? Yuqsadu bil bulugh as-sinnul lati idza balagha al-insan, usia yang bila seseorang manusia sampai, dzakaran kana aw unsa, sama ada lelaki atau perempuan, asbaha ahlan li tawajjuhil khitab, dia menjadi layak untuk ditujukan khitab, tuntutan syarak, bit takalifi syar'iyyah, dengan
tuntutan dan taklif syarak. Itu takrif dia lah. Maknanya balik ni satu usia yang mana bila sampai usia tu, manusia itu berhak untuk dikenakan tuntutan syarak. Min salatin dia pada semayang, aw saumin puasa, wa hajjin haji dan seumpamanya. Wa yu'raful bulugh bi umurin, diketahui balik dengan beberapa perkara. Pertama, al-ihtilamu bi khurujil mani, mimpi dengan keluar mani, binisbati lidzakari wal unsa, nisbah pada lelaki dan perempuan. Baik. Jadi dikata sebelum ni asbab mandi ialah keluar mani. Baik, kalau seorang tu mimpi tak keluar mani, wajib tak dia kena mandi? Tak kena mandi. Dalam mimpi dia keluar mani, atau dalam mimpi dia bermimpi? Dalam mimpi dia bermimpi keluar mani. Jadi kena mandi tak? Tak kena mandi di alam nyata, kena mandi dalam mimpi lah. Kalau dia boleh mandi, kalau tak perlu lah. Okay. Ni apa ni? Saya nak tergambar. Baik. Panjang ni. Perempuan yang suci pada waktu kedua solat yang boleh dijamakkan, hendaklah mengqadakkan solat pertama. Tahu dah kau ni? Perempuan yang suci pada waktu kedua, dia haid. Sekarang ni zuhur kan? Haid lagi. Lagi masuk asar, dia habis haid. Habis haid pada waktu asar, maka dia kena semayang juga, semayang zuhur. Dia kena qada juga zuhur. Boleh Dia kena qada zuhur. Ni masalah kita bagi apa, istihadah ni, ataupun pembagian perempuan. Perempuan mubtada'ah, mu'tadah, mutahayyirah, mumayyizah, ghairu mumayyizah, mumayyizah, ghairu mumayyizah. Ini pembahagian kategori perempuan. Ni tak ada dalam silibus kita Saya laju je lah. Sebab untuk haid dan nifas ni awak kena ikut daurah molek, terutama awak perempuan. Sebab dia ada beberapa masalah yang perlu perincian, terutamanya pada orang yang berlaku istihadah, ataupun darah dia mari sekejap tak mari, ataupun tidak tetap. Jadi ini kena kepada daurah tertentu. Banyak dah rakaman daurah yang ada dalam internet, dalam YouTube, cari daurah haid dan nifas. Ustaz Abu Osama pun ada, Ustaz Anabiyah, tu Ustaz Hafiz Ma'dum pun ada. Siapa lagi? Ada beberapa orang di asatizah yang ajar dan buat daurah dalam masa singkat untuk berkaitan dengan haid dan nifas. Tolong ambil perhatian untuk tengok. Orang lelaki pun kalau boleh belajar. Paling kurang awak lalulah bab haid ni sekali atau 2 kali. Walaupun awak benci sangat haid ni, tak suka, paling kurang kena paksa lah untuk belajar. Lalulah beberapa kali supaya kita kurangnya faham. Baik, perempuan ni ada 3 kategori sebenarnya. Pertamanya perempuan yang mubtada'ah, yang baru datang haid. Yang kedua, mu'tadah, perempuan dah biasa mari haid. Yang ketiga, mutahayyirah, perempuan yang yang kehairanan. Mutahayyirah tu daripada hairan, perempuan yang tercengang sebab dia tak boleh nak tahu dia haid ke nifas, dia haid ke istihadah. Orang ni tak ada. Mutahayyirah ni orang yang tak ingat bagi masa dan juga adat dia. Kategori yang paling bahaya ni, apa jangan molek ni. Kalau awak masuk kategori ni, lepas tu dia ada pecahan pula ni kategori ni. Orang duduk kategori ni bahaya. Sebab apa? Ada situasi kadang-kadang yang kena mandi tiap-tiap waktu, kena puasa 2 bulan lebih sikit, sebab dia tidak tahu waktu haid dia bila. Jadi ambil perhatian. Ni orang lelaki ambil perhatian juga. Bila ada anak perempuan awak nanti atau adik perempuan awak nanti datang saja haid, benda pertama yang perlu buat orang puan, cari diary ataupun buku tanda waktu dan tarikh kehadiran darah.
Ingat ni orang lelaki ni nak menikah nanti. Ingat. Tanda waktu kehadiran darah. Kalau ada orang panggil organizer yang ada kalender tu lagi elok. Kalau tak ada pun carilah kalender kat rumah kita tu tanda. App boleh ke app. Awak ni zaman baru ni app Yang penting tanda bila keluar darah, pukul berapa. Lepas tu ada lagi tak apalah. Kalau berubah, berhenti, tanda bila berhenti. Sebab dia melibatkan kiraan belaka tu. Kalau awak lupa tu, mari kebetulan darah haid tak berhenti, awak dah pening dah. Dia takkan jadi haid sepanjang masa. Sebulan haid. Jadi macam mana? Itulah kita kena buat catatan awal supaya kalau berlaku apa-apa penyakit lepas ni kita boleh ada tempat untuk kita kembali kepada adat. Ya. Kita tanya macam mana darah tu boleh berhenti? Kita tak tahu darah tu boleh. Darah tu macam mana boleh berhenti wahai perempuan-perempuan? Macam mana darah tu boleh berhenti? Macam mana dia boleh berhenti? Dia tak bayar apa ni? Dia berhenti sebab dia tak bayar. Bayar apa? Tak bayar bil. Sebab apa dia boleh berhenti darah ni? Jawapannya fitrah dia ataupun Allah Ta'ala dah tentukan. Sebab apa kencing awak boleh berhenti? Awak kecil, macam mana kecil boleh berhenti? Habis air kecil, sama lah. Orang pun habis darah berhenti lah. Payah pun. Betul tak? Macam mana awak kecil boleh habis? Berhenti kecil, apa? Tak ada dah air. Dah gitu lah. Perempuan bila boleh berhenti darah? Darah tak ada dah. Habis dah darah ketika itu. Bulan depan pula. Cycle lain pula. Sebab apa tanya gitu? Kan ada makhluk asing dah ni. Bukan saya tanya orang. Dah bukan lah. Dah tak marah kau awak. Macam mana boleh tanya tu? Okay, baik. Jelas tak? Tak apa lah tanya. Tak salah tanya tu. Yang kedua, balik tadi. Yang kedua, ru'yatu damil haid bin nisbati lil untha. Nampak darah haid bagi perempuan. Wal waqtu alladhi yumkinu an yahsulu fihi al-ihtilam. Dan waktu yang boleh berlaku mimpi basah wal haid ataupun haid, fayakunu qad tahaqqaqal bulu, maka telah pastilah berlaku balik kalau keluar tanda. Bila itu? Wa huwa istikmalu tis'i sinina qamariyah minal umri, iaitu bermula sempurnanya 9 tahun. Okay, bila macam mana kita nak kira umur? 9 tahun ni 9 tahun qamariyah, tahun hijri. Baik. Tahun ni ataupun esok awak masuk umur 9 tahun contoh. Jadi awak dah 9 tahun ke? Belum. Dia kira cukup 9 tahun, baru 9 tahun. Tak. Dia kira cukup 9 tahun baru dikira umur 9 tahun. Katakanlah dia 1 Muharram detik permulaan. 1 Muharram dia lahir. Tahun ni, tahun depan berapa tahun? Baru setahun. Sempurna baru dikira setahun. Ingat ni kalau orang salah kira kan? Faham tak? Awak umur sekarang ni berapa? 18. Kalau kalender hijrah. Kalau kalender hijrah tak tengok. Tengok app. Tak tahu, tak ada seorang tahu. Umur dia seorang ni 18 tahun. Berapa umur? 19 ke? 19. Awak dikira 19 bila cukup 19 masuk esok tu masuk ataupun waktu jam tu lepas tu masuk 20 baru cukup 19. Faham tak? 19 tu dikira
dengan sempurnanya. Ni kalau 9 tahun dengan sempurnanya. Tahun ke-9 baru dikira 9 tahun. Bukan baru masuk. Faham tak ni? Belakang tu, belakang lelaki ni cakap apa ni? Macam tak balik. Dengarlah sini. Ni hukum akal. Jadi dikira cukup tahun dengan sempurnanya tahun tu. Baru dikira 9 tahun. Kalau 9, kalau 15 tahun. Bukan baru masuk. Baru masuk tahun tak kira lagi. Sempurna cukup, maknanya awak nak masuk. Katakanlah awak sekarang 18 tahun tak. Nak masuk pukul 5 kat lagi, awak cukup 20 tahun, maknanya sebelum ke-5 tu baru cukup 9 tahun. Ataupun detik cukupnya 20 tahun, itulah cukupnya 9 tahun awak. Betul? Masuknya detik pertama umur 20 tahun ataupun umur 19 tahun, maka itu cukupnya 18 tahun. Yang dikira cukup istikmal, cukup 9 tahun. Okey, thumma ta'akhuru an hadzal waqti, kemudian terlewat daripada masa ini, atau ada ta'akhur ataupun tidak terlewat, yatba'u tabi'atil bilad, mengikut pada tabiat negeri lah, wa zurufil hayat, dan keadaan kehidupan. Jadi umur kebiasaan orang boleh datang haid dan juga boleh datangnya mani ialah pada umur 9 tahun penuh. Cukup 9 tahun makna perempuan itu boleh kedatangan haid atau lelaki itu boleh keluar mani. Bila keluar mani dengan syarat itu. Kalau umur 8 tahun ataupun 7 tahun dah keluar mani, dikira mani tak? Tak dikira. Tak dikira. 7 tahun keluar haid. Haid tak? Tak haid. Faham? Tu syarat dia tu. Syarat tu memang ulama letak tu ada sebab lah. Umur keluar pada umur yang memungkinkan keluar 9 tahun dan ke atas. Baik. Ada orang tu 9 tahun tak keluar, 10 tahun tak keluar, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tahun baru keluar haid. Ataupun 18 tahun baru keluar mani. Bila dia haid, bila dia haid dan bila dia balik. Bila dia balik. Yang ketiga, bistikmalil 15 minal umri, dengan sempurnanya 15 tahun. Maknanya dia masuk tahun ke-15, nak masuk 16 baru dikira sempurna 15 tahun. Kalau ketika itu dia tak mari haid lagi, dia telah haid dengan usia. Dipanggil haid dengan usia. Haid dengan usia. Balik dengan usia. Dia telah balik dengan usia. Walaupun dia kata, tak apa Ustaz, saya dah keluar mani lagi Ustaz. Umur awak berapa? 18 tahun. Dah keluar mani lagi? Dah. Dah saya dah balik lagi. Dah boleh. Masuk 15 tahun sempurna, dia telah balik. Walaupun tak keluar mani, walaupun tak keluar haid. Faham tak ni orang lelaki? Balik lelaki tak kan? Okey. Idza lam yahsul al-ihtilam aw al-haid, kalau tak berlaku bermimpi keluar mani ataupun haid. Boleh Muddatul haid, tempoh haid. Walil haidi muddatun dunya wa muddatun kuswa. Haid ini ada tempoh dunia. Apa tempoh dunia? Tempoh paling kurang. Tempoh paling kurang. Muddatun kuswa, tempoh paling panjang. Muddatun ghalibah, dan tempoh kebiasaan. Al-muddatul dunia, tempoh paling kurang haid, ia aqallu muddatil haid, iaitu sekurang-kurang tempoh haid ialah yaumun wa lailah, sehari semalam. Wa muddatul quswa, tempoh paling panjang, ia aktaru muddatil haid, iaitu sebanyak-banyak tempoh haid 15 yauman, 15 yauman, 15 hari, bilayaliha, dan malam-malam. 15 hari dan malam. 15 hari dan 15 malam. Wal muddatul ghalibah, tempoh biasa sitatu ayyam atau sab'ah, 6 atau 7 hari. Boleh baik, saya nak masalah sini satu. Macam mana kita nak kira sekurang-kurang haid?
sekurang head sehari semalam kan. Sehari semalam yang dikira ialah darah itu dikira tempoh keluarnya dalam tempoh 15 hari. Tengok ni, apa ambil perhatian. Ada hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10, 11, 12. Okey. Tak nampak? Okey. Hari pertama darah dia keluar berapa jam? 2 jam. Hari kedua keluar sejam. Hari ketiga keluar sejam. Hari keempat keluar 2 jam. Hari kelima keluar sejam. Hari ke-6 tak keluar, hari ke-7 tak keluar, hari ke-8 keluar 2 jam. Ke-9 1 jam, 10 sejam. 15 hari tu keluar darah secara tempoh ni. Maknanya waktu lain dah keluar. Sehari pertama tu keluar 2 jam je. Tengok-tengok dalam 2 jam ada. Lepas tu tak ada. Esok pula ada keluar sejam. Lepas tu dia pun senyap je darah tu. Orang ni berapa hari head dia? Berapa hari head dia? 13. Berapa hari head dia? Capur belaka berapa ni? Tak tahu, saya nak tanya dulu. Berapa hari head dia ni? 12 hari? 13 hari? 15 hari? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kan? 16 jam, tak cukup 24 jam, maka dia tidak ada head. Perempuan ini tak ada head. Apa pelik lah. Perempuan ini kalau dia keluar gini, perempuan ni tak ada head. Dia kena semayang sepanjang dalam 15 hari. Ya? Tak ada head, tak ada. Tak payah mandi head. Tak ada mandi wajib je. Hak keluar tu, keluar darah lah. Jadi sehari semalam ialah 24 jam. Kalau keluar sepanjang hari, keluar sikit, maknanya sepanjang hari keluar, maka cukuplah 24 jam, dia head lah. Andai kata hari pertama keluar 2 jam je, lepas tu tak tubik dah, putih, tak ada apa. Hari kedua keluar sejam je, lepas tu dah tubik dah. Tak, dia tengok pada tualan wanita dia pun tak ada. Tengok kotek dia tak ada. Konteks ke apa lagi? Jadi perempuan ni tidak ada head. Tak ada head. Jadi sehari semalam ialah 24 jam. Macam mana nak kira 24 jam? Kena tambah jam-jam dalam tempoh 15 hari tersebut. Andai kata mencukupi 24 jam, maka darah itu head. Okey, baik. Contoh kedua. Dia keluar hari pertama 7 jam, 8 jam, 1 jam, 3 jam, 5 jam. Lepas tu 1 jam, 1 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 7 jam. Berapa dah tu? Lepas tu 0, 0, 0. 12, 13, 14, 15. Baik. Orang ni berapa hari dia head? Berapa hari? Okey, kita tengok dulu. 7 tambah 8 berapa? 15, 16. Ini 19. 24 dah. Maknanya confirm lah himpunan ni dah lebih 24 jam. Jadi mana dikira sebagai head dia? Sepanjang keluar ni head belaka.
Dan ni bersih, tak ada dah. Ni suci lah. 4 hari ni suci lah. 12, 13, 14, 15 suci. Okey, boleh. Saya kalau cukup 24 jam baru boleh mandi lah. Ha? Kalau cukup 24 jam baru boleh mandi ke macam mana? Ataupun kalau setiap kali keluar Tak. Bukan cukup 24 jam, dia tak boleh tunggu. Kalau darah dia berhenti, dia kena mandi. Walaupun kurang 24 jam. Yang 7 jam maksudnya boleh keluar darah tak berhenti selama 7 jam. Tak kira, sama ada sikit-sikit, sejam, setengah jam, lepas tu kat lagi lepas ni sejam pula, setengah jam pula, tak kira. Macam mana sebuang Perempuan macam mana nak kira? kira jam? Tanya dia. Jadi kalau mandi, maksudnya kalau setiap kali keluar boleh mandi. Ha? Kalau setiap kali keluar kena mandi ke? Tak. Bukan keluar mandi, berhenti mandi. Okay. Keluar tak payah mandi. Berhenti kalau mandi. Kalau berhenti darah, mandi lah. Kalau tubik bulat dah mandi sehingga berhenti. Baik. Secara teorinya beginilah. Secara alami ataupun praktikalnya macam mana orang perempuan keluar darah? Dia mari darah, katakanlah dia mari kelas tadi, dia tengok dalam pad dia ada darah. Dia pun kata oh haid lah. Dia pula tempoh haid. Lagi balik tengok ada darah pula kan. Jadi dia pun haid lagi lah. Masa tengah kelas ni tak tahu banyak mana keluar, 1 liter 2 liter. Tak tahu. Orang lelaki tak faham ingat. Kalau keluar 3-4 liter mati lah. Ingat macam baik air ke muka. So kuah kering perempuan kalau keluar macam tu. Dia keluarlah sikit. Dah. Tengok pada tuala wanita dia tu ada kesan merah. Maknanya ada lagi lah. Dia nak semayang asar lagi, tengok ada lagi darah contohnya. Dia nak semayang lah sebab ada lagi. Lepas tu maghrib pula, bila nak pergi tandas dia tengok ada lagi keluar. Ada lagi, tak semayang lah. Faham tak? Jadi tempoh dia berterusan. Faham? Tempoh dia tu bukan nak pergi check rumah. Ustaz, nak pergi mana Ustaz? Saya nak pergi check je. Lepas tu kira bukan sampai tiap-tiap masa buat gitu. Okey, tunggu dulu. Dah habis dia cerita ni. Jadi kat ni subuh pula, isyak pula tengok. Subuh, dia bangun subuh, tengok ada tak? Ada lagi. Ada apa lah? Dia haid lah. Jadi tempoh sebelum ni dikira macam tempoh sebelum ni masih tidur. Kalau gitu tak boleh tidur lah. Saya Ustaz kena check semua. Ataupun cari alat penggera. Keluar tu. Buat gitu. Jadi orang baru tu orang kira tempoh antara dua tu tempoh keluar lah tu. Tahu tak? Sebab dia bangun subuh nampak ada merah lagi. Maknanya haid lagi. Lepas tu Zuhur pula esok ada haid lagi haid. Cukup dah haid semalam. Katakanlah dalam tempoh tadi dikira keluar secara berturutan lah, kira berterusan. Cukup sehari semalam. Lepas tu esok tu keluar. Mana hari seterusnya? Maknanya confirm darah tadi darah haid. Tapi katakanlah hari ni tadi tengok darah ada. Lepas tu tengok petang tak ada dah. Bila tak ada dah apa ni? Nampak bersih dah. Dah. Dia masuk kapas pun dia tengok tak ada apa-apa. Maka dia kena mandi lah. Dia kena mandi dulu. Sebab darah dia boleh jadi berhenti. Baik. Lepas tu katakanlah esok keluar pula sekejap. Maka keluar sekejap. Masa tu boleh jadi haid sebab dia kena campur kan. Dia kena campur, dia jadi haid. Tiba-tiba lama lepas tu berhenti pula. Berhenti pula, tak ada kosong dah, maka dia mandilah pula. Sebab boleh jadi darah itu berhenti. Berhenti makna yang tadi bukan haid. Sehinggalah cukup 24 jam barulah confirm dia darah haid. Kemudian darah-darah lepas pada itu dikira darah haid. Tapi cara dia kalau darah putus, dia masukkan kapas, tak ada tanda, maka dia kena mandi. Faham tak?
Boleh jadi pada teorinya macam tu lah, dikira 24 jam dengan campurkan tempoh-tempoh jam tiap-tiap hari. Tetapi secara teknik, secara praktikalnya apa yang dibuat, maknanya perempuan tu tengoklah nak sembahyang tu ada darah, tak ada darah, dia kira haid. Cukup sehari semalam confirm haid. Kalau kurang contohnya dah cukup, maka hak tadi tu bukan haid. Dah masa tu saya dah sembahyang, qada balik Masa tu kita cek pulang tu jam-jam keluar haid kita 5 jam je. 5 jam je. Jadi maknanya itu sebenarnya bukan haid, itu istihadah. Bila begitu, kalau kita tinggal sembahyang, kita qada sembahyang. Sebab apa? Sebab nyatalah darah yang keluar kurang 24 jam, maka dia tidak dikira sebagai darah haid. Orang tadi tidak ada haid, bahkan dia istihadah saja. Kalau dia tinggal sembahyang, dia kena qada balik sembahyang. Boleh? Mana orang lelaki? Payah. Ya. Wujud tak haid tak? Wujud tak haid. Ada transgender nak haid pula. Nak tukar jantina, nak tukar daripada lelaki jadi perempuan. Ada nak tanya lagi? Tanya. Benda jelas tak ni? Dah selama ni awak macam mana? Selama ni tengok je kan, ada darah kira haid lah kan. Tapi kena pastikan lah, maknanya darah itu berterusan keluar lebih 24 jam. Itu sekurang-kurang tempoh. Sebanyak-banyak berapa hari? 15 hari, 15 hari. Ni kena ambil maklumat juga. Ada orang dia kata saya dah sebulan dah sembahyang. Dia main mengadu, apa dah sembahyang? Saya keluar haid seumur Ustaz. Sebulan saya dah sembahyang. Ataupun sebulan tu melampau, kadang 17 hari Ustaz, saya haid 17 hari Ustaz. Tak betul. Kalau dia kata dia haid 17 hari, ada tak kena tu pada kiraan dia. Dia tidak akan jadi lebih daripada 15 hari, 15 malam dari segi hukum. Jadi ada di antara darah itu yang dihukumkan sebagai istihadah. Istihadah. Ada nak tanya perempuan? Tanya. Macam mana? Tanyalah, tak payahlah segang. Nak tanya lelaki, nak tanya biar. Kalau tempoh dia istilah kata qada sembahyang tu. Tempoh haid apa tu? Kata sembahyang tu. Kalau orang haid betul, perempuan tak payah qada sembahyang. Perempuan tidak qada sembahyang kalau haid. Betul tak? Kalau puasa je buat qada, kalau haid dia qada sembahyang. Kalau haid betul, yang tadi qada sebab tidak darah yang keluar confirm bukan haid sebab kurang sehari semalam. Tapi dia ingatkan haid mula-mula kan. Dia pun tak sembahyang kan, dia ingat haid. Tapi bila kira balik tak cukup sehari semalam, maka darah tadi confirm bukan haid. Maka kalau dia tinggal sembahyang, dia kena qada masa tu. Tapi kalau perempuan yang memang keluar haid tu, waktu dia keluar haid tu tak perlu ganti sembahyang. Faham? Tak perlu qada lah. Boleh. Kalau waktu isyak, lepas isyak dia nak tidur, lepas tu dah apa? Waktu kira jam je. Dia check isyak, dia check kan? Ada kan? Tak ada. Tak ada lagi. Tak. Ia kira waktu terdekat, ia kira subuh bawah dia. Start pada waktu subuh. Waktu yang sebelum tu dia nampak tak ada. Lepas isyak nampak tak ada. Bangun subuh baru ada kan? Mula subuh lah. Mula pada waktu terdekat. Ya? Ya. 21 hari. Satu hari kalau dia haid 7 hari. Kalau dia haid berapa hari? 21 hari kalau dia haid 6 hari.
Kalau dia haid 6 hari, mana kitaran dia 21 hari lah. Sebab 15 tambah 6 21. Dah awak nak tak? Okey, ulang balik soalan. Kita lukis kat sini. Macam mana? Cerita. Cepat. Macam mana? Tanya lah. Tak payah malu. Malu apa? Kenapa? Kenapa lu? Biar saya betulkan. Saya pun tahu kok. 8 hari, okey, kita tulis 8 hari mari haid. Okey. 8 hari haid. Okey, betul? Baik. Dia tengok bila okey, ni soalan tanya. Kitaran dia berapa hari? Baik. 8 hari dia haid. Lepas tu bersucilah. Okey. Suci tu kena pastikan dia itu suci itu 15 ataupun lebih. Betul tak itu? Betul tak itu? Lebih ataupun sama dengan 15 hari. Betul tak? Makna suci ni mesti 15 hari ke atas. Barulah boleh dikira darah yang datang tu haid balik. Barulah darah yang datang tu boleh dikira haid balik. Kalau ni tak cukup 15 hari, katakanlah lepas daripada 10 hari mari balik darah, darah itu bukan darah haid. Kalau kita ambil sini lah, ia boleh jadi tersalah di sini, tapi kita usah kira lah. Andai tu kita kira hak ni betul dah haid, dia kena mesti suci paling kurang 15 hari ataupun lebih. Barulah darah yang datang balik itu dikira haid dengan syarat-syarat. Dengan syarat-syarat. Syarat dia apa? Paling kurang sehari semalam dalam tempoh yang kemungkinan boleh jadi haid. Jadi dalam tempoh ni kitaran ni berapa? Kalau katalah sucinya 15 hari je, kitaran ni berapa? 23 hari. 23 hari mari semula haid. 8 hari apa? Kitaran ni gitu. Tidak mesti tiap bulan cukup bulan. Ni bukan gaji ataupun allowance. Masuk allowance 23 hari bulan masuk je. Ni bukan gaji orang lelaki mana belakang tu? Galak benda pula. Lagi soalan? Tanya ni. Sebab benda ni tajuk ni pendek tapi benda ni penting, sangat penting. Dia melibatkan sah atau tak sah ibadat awak ni, bersuci awak semua ni. Lelaki nak tanya? Boleh? Okey, sambil-sambil fikir-fikir soalan tu kita teruskan lagi. Al-muddatul ghalibah, tempoh ghalib 6 atau 7 hari, itu kebiasaan. Betul tak puan? 6 atau 7 hari. Kalau orang tak ada masalah lah. Kalau mungkin ada masalah, lama sikit haid dia. Tapi haid dia tak lebih 15 hari. Faham Kalau lebih 15 hari tu adalah waktu itu bukan haid. Dan kadang-kadang tak tentu. Kadang bulan ni 5 hari, bulan depan 7 hari, bulan depan sekali lagi 10 hari. Ada apa? Tak ada pelik benda tu. Wa aqallu tuhrin bainal haidataini 15 yawman. Sekurang-kurang suci antara dua haid ialah 15 hari. Ni. Dia paling kurang mesti kena dapat suci 15 hari.
wala hadda li aktsari tuhri, tidak ada had untuk kebanyakan suci. Paling banyak berapa hari suci? Tak ada had. Ada orang tu setahun suci tak mari haid, boleh jadi. Atau 2 bulan suci tak ada haid, boleh jadi. Faqad la tahidul mar'atu sanatan, kadang-kadang tak datang haid perempuan setahun, au sanatain ataupun 2 tahun, ataupun sinin atau beberapa tahun. Bahkan diceritakan ada dalam antaranya Sayyidatina Fatimah tak ada haid. Tak ada haid. Jadi dia tak ada haid. Haid tak ada. Dan macam mana boleh beranak? Beranak keluar nifas kejap hilang habis. Jadi tak ada haid. Biasanya haid ni tanda subuh lah, tanda orang tu apa nama ni normal. Normal. Fa idza ra'atil mar'atu aqalla min muddatil haid, apabila melihat oleh seorang perempuan darah kurang daripada tempoh haid, dia tengok darah dia tak cukup 24 jam, ai aqalla min yaumin wa lailah, kurang pada sehari semalam, au ra'at adama ba'da muddatin aktsara al haid, ataupun dia nampak darah lebih pada tempoh haid, ai aktsara min 15 yauman, lebih daripada 15 hari, bilayaliha, beserta malamnya, u'tubira hadha damu dam istihadati, dianggap darah ini darah istihadah, la dama haidin, bukan darah haid, sebab tak cukup syarat. Waqad tamayyaza damul haid, kadang-kadang dibezakan darah haid daripada darah istihadah, bilaunihi wa shiddatihi, dengan warna dan juga kekuatannya. Kalau warna merah gelap, itu haid. Kemudian ada warna contohnya cair-cair, kekuningan, keruh. Kalaulah maknanya dia warna tersebut di luar melampaui tempoh 15 hari, maka yang kurang itu, yang warnanya cerah itu ialah istihadah. Istihadah. Dan juga kekuatannya, ada yang keluar dengan kuat. Macam mana kuat? Keluar kuat kan dengan kuat? Berapa kilometer sejam keluar? Keluar kat mana? Dengan pekat? Dengan rasa sakit tak? Atau datang senggugup? Datang senggugup, kuat, ataupun menyebabkan rasa tak selesa. Bezalah dengan darah keluar dengan tak ada kesan tersebut. Okey. Dalam kitab ni diringkas je. Ada nak tanya masuk istihadah pula. Masalah besar kat ni istihadah ni. Perempuan mula-mula datang haid, datang istihadah tu biasa. Terutamanya yang baru datang haid. Kadang-kadang tempoh haid dia lama. Wal istihadah, dan istihadah itu damu illatin, darah sakit, wa maradin, darah illah tu illah dengan marad sakit lah. Yakhruju min irkin, yang keluar daripada orak, nerve, orak. Min adna rahim, di bawah rahim ataupun di bahagian bawah rahim, bahagian dekat dengan rahim. Takdib darah haid pangkal rahim, ini keluar pada hujung rahim. Yuqalu lahu adhil. Istilah apa nama ni, orak ini dipanggil orak adhil. Wa hadha damu yunqidul wudu, darah ini membatalkan wudu. Wala yujibul ghusla, dan tidak mewajibkan mandi sebab ia bukan haid, dia darah penyakit. Wala yujibu tarkas salah wala saum, dia tidak mewajibkan tinggal sembahyang dan tinggal puasa. Orang yang istihadah kena sembahyang, kena puasa. Fal mustahadatu tarsilu dama, maka orang keluar istihadah dia kena bersihkan darah, macam air kecil, macam najis lah, bersihkan darah. Wa tarbutu mawdi'aha ala mawdi'aha, dan dia ikat di atas tempatnya. Ikat macam mana? Makna pakailah benda yang boleh menghalang darah tu. Tak? Kalau dulu pakai apa? Pakai apa? Pampers. Bukan pampers dipanggil model. Pakai model.
pakai apa? Tuala wanita. Cortex ke apa ni? Jenama apa ni? Ha? Nama jenama apa orang lelaki yang ada wing ke, yang maxi ke, ikutlah. Kalau keluar banyak, carilah yang ada wing. Takut tu. Saya tahulah ke. Orang lelaki kena beli kat lagi. Tugas awak ialah membeli tuala wanita, anak perempuan awak dan isteri awak. Kalau ada kakak, kakak. Ada mak-mak mana? Nak ni apa? Beza kan? Kalau istihadah dengan Beza istihadah haid banyak. Pertama ni kena tengok ciri haid tu. Dia keluar dalam tempoh 15 hari dengan syarat-syaratnya 24 jam dan lebih. Lebih pada tu istihadah. Tak, kadang-kadang dia ada yang ada beza, terutamanya warna. Kalau contoh ni orang lelaki, cuba tengoklah rakaman daurah haid dan nifas, cuba tengok tu. Sebab persoalan ni dia kena kepada buat khusus yang khas. Okay. Hari pertama sampai hari ke-15 ni 30 hari. Pertama keluar darah merah, keluar darah merah. Kita ambil merah terang sikit. Tegak. Baik. Yang kedua keluar warna kuning sikit. Atau warna apa? Warna apa? Warna hijau. Kuat sangat makan pandang. Green tea. Minum green tea. Ataupun matcha. Siapa minat matcha ni? Okey, jadi sini katakanlah 9 hari. Maka hak ni yang warna berbeza, yang melebihi tempoh ni, ni istihadah lah ni. Istihadah. Faham tak? Istihadah. Dia boleh jadi, sebab ia lebih 15 hari, ia boleh jadi gini. Dia boleh jadi keadaan contohnya dia darah terang, lepas tu mari pula darah yang kurang warna sikit, masih dalam tempoh ni. Katakanlah ni 12 hari. Dalam kategori ni semua haid belaka ni. Semua haid belaka. Sebab apa? Sebab dia masih dalam tempoh tu lagi. Dan warna dia warna darah. Warna dia warna darah. Yeah. Saya nak cadangkanlah awak beli tiket lagi sikit lah. Kita tengok lalu lah. Mana ni? Awak boleh tengok ni. Ustaz Abu Osamah boleh cari kitab ni Haid, Nifas dan Istihadah. Dan ni ada rakaman pengajian dia. Ada rakaman pengajian dia, daurah dia. Kalau hak dia ajar, saya cadangkan awak tengok dia lah. Awak tengok dia. Awak jangan ikut suka tengok. Saya tak tu sebab takut-takut ada terutamanya berapa orang ada di kalangan penceramah dan ada setengah yangnya ialah penceramah perempuan. Dia terang tak betul. Penerangan haid dan istihadahnya tidak betul, tak tepat. Tapi kalau Ustaz Abu Samah, Ustaz sahabat saya ni, Ustaz Abu Samah ni, ni insya-Allah. Insya-Allah penerangan dia berdasarkan mazhab Syafi'i lah. Ini mana tadi?
dah nampak Kenapa jadi gitu? Ha? Awak nampak dah tadi? Dah nampak? Oh. Tak nampak, ingatkan nampak. Kenapa tak jadi? Hilang? Sekali lagi. Okey. Ni mana tadi? Ni. Okey, awak tengok ni. Abu sama. Ni kitab dia sama ni. Boleh tengoklah ni mungkin lengkap lagi kot. Rakaman dalam YouTube pun dah ada rakaman lengkap dia. Jadi saya cadang awak dengar dia lah. Ada seorang lagi ustaz pelajar student kita kot, Ustaz Afiq Makdum pun boleh dengar juga lagi Ustaz Azim pun boleh dengar juga. Jadi buku ni awak boleh cari kat sini lah. Nak cari kat Shopee pun ada. Ni pun dia karang juga. Ni pun Ustaz Abu Samah juga ni. Tengok. Ni untuk kanak-kanak, boleh lah. Sebab ramai kanak-kanak ceria dah ni kan. Jadi bolehlah beli bagi ke adik-adik ke tak. Baik. Okey. Mana tadi? Kita kembali balik kepada masalah tadi. Okey, istihadah ialah darah yang apa nak buat? Buat macam najis. Basuh bersih pakai pad, pakai punya taulan wanita tu, pakai elok-elok, lepas tu sembahyang macam biasa. Masuk waktu lain pula kena check. Kalau keluar darah, buang, basuh, tukar yang lain, lepas tu sembahyang pula. Kena check tiap-tiap kali fardu lah. Sebab apa? Sebab orang istihadah ni dia boleh guna wuduk dia untuk satu fardu saja. Nak sembahyang fardu yang kedua, dia kena wuduk yang lain. Okey. Ma yahrum bil haid, apa yang haram dengan haid? As-salah, sembahyang haram. Lagi qiraatul Quran, baca Quran, masul mushafi, sentuh mushaf, hamluhu, tanggung mushaf, bawa mushaf, sama macam janabah. Yang ketiga, al-muksu fil masjid, duduk diam dalam masjid, sama juga. Yang keempat, tawaf, sama juga macam janabah. Okey. Tapi haramnya apa? Haram orang haid ni uburul masjid wal mururi fi. Orang haid haram kalau melalui masjid idza khafat talwithahu. Kalau dia bimbang akan mengotorkan masjid. Dia tak sempat nak beli pad, nak beli tuala wanita tu konteks. Dia kalau lalu masjid takut benitis-nitis hati, darah. Contohlah, zaman sekarang mungkin payah, zaman dulu mungkin lah. Zaman sekarang tak berlaku lah, zaman dulu mungkin berlaku. Dia tak ada duit nak beli kan. Orang zaman dulu guna apa ni? Dia modeh je, kain, lepas tu lepas siap, basuh-basuh, jemur, guna balik. Jadi dia ni takut bimbang mengotorkan masjid. Orang ni tak boleh melalui masjid. Yang keseterusnya, haram puasa. Orang janabah haram puasa tak? Orang janabah tak haram puasa, wajib puasa. Orang haid nifas haram puasa. Yang seterusnya, yang berbezanya seterusnya ialah al-wad'u, al-jima', bersetubuh haram. Wal istimta' wal mubasyarah, mengambil keseronokan dan bersentuh-sentuh, bima baina surati ila rukbah, antara pusat dan lutut haram. Jadi bila haid dia tak boleh bersama suami lah. Suami pun tak boleh berseronok antara pusat dan lutut, tak boleh. Bahagian lain boleh. Okey, itu yang ketiga.
Yang ketiga daripada ni apa lagi haram bagi perempuan dalam ni? Dia sebut sini tak? Patutnya sekejap. Ada lagi yang tidak dibenarkan. Di sini dia mungkin saya tak jumpa sini ataupun dia tak tulis sini. Apa lagi perempuan haid dan nifas tak boleh buat? Apa dia? Taharah. Perempuan haid dan nifas tak boleh berwuduk kecuali ketika haid tak boleh. Dia tak boleh. Itu antara beza haid dan janabah. Orang berjunub, dia keluar mani, boleh tak dia nak ambil wuduk? Dia tak nak mandi, dia nak ambil wuduk, boleh tak? Boleh, dan sunat untuk dia berwuduk walaupun dia tak mandi lagi. Faham? Dia nak tidur ke, nak makan, nak keluar ke, sunat dia wuduk dulu. Orang haid, ketika keluar darah haid, dia tak boleh wuduk. Ni kena ingat molek. Ni ada orang salah faham. Dia mari haid, malam dia nak tidur, dia pun ambil wuduk. Wuduk tu apa? Untuk tidur. Tak boleh. Sebab apa? Haid itu menghalang untuk seorang itu taharah. Tak boleh. Jadi berwuduk dalam keadaan haid dan nifas tidak boleh. Kerana wuduk ni ibadat khusus. Kan tersebut tak? Dia beza haid dengan mandi kan? Ibadah wuduk dengan mandi. Jadi perempuan taharah, wuduk tak boleh. Mandi yang bersifat membersihkan atau bersifat kerana tujuan berhimpun dibenarkan. Contohnya mandi nak pergi Arafah, mandi nak wukuf di Arafah, mandi nak contoh lain lagi, mandi nak bermalam di Muzdalifah contohnya. Itu tak apa. Mandi kerana nak masuk Mekah, itu tak apa. Sebab mandi ni ada bentuk adat dia. Adapun wuduk, perempuan haid tak boleh berwuduk. Jadi orang tidur haid, dia tidur ambil wuduk tak kena tu, tak betul. Haram, bukan tak boleh tu. Maknanya tak boleh tapi kita buat jugalah. Sebab dah biasa, tak boleh. Hukum tak boleh tu haram. Haram berwuduk dalam keadaan haid. Sebab apa? Sebab wuduk tu taharah, ibadat. Maka orang haid tidak dibenarkan dan tidak sah daripadanya. Boleh. Kalau berhenti darah haid, barulah dia boleh nak berwuduk kalau tak mau mandi lagi. Selama dia ada haid, dia tak boleh tak boleh berwuduk. Faham tak ni? Jelas dah apa? Okey, yang seterusnya wiladah, beranak. Orang bila beranak dia kena mandi. Mandi apa nama? Mandi wiladah kalau tak keluar darah nifas. Al-wiladatu hiya wad'ul hamli, iaitu memberanakkan kandungan. Wa qad takunu wiladatu, kadang-kadang berlaku kelahiran wala yaqubu khurujal waladi damun, tidak mengiringi keluar anak itu oleh darah. Perempuan tu beranak tak keluar darah lepas tu, tak ada nifas. Dah mandi, dia kena mandi tak? Dia kena mandi wiladah. Ingat, ni ada berlaku kekeliruan dalam media sosial ni. Ada ustazah ke apa, dia kata perempuan bila beranak dia kena mandi wiladah, lepas tu lepas haid, lepas nifas dia kena mandi nifas pula. Jawapannya tak kena. Jawapan jawapan tersebut tak kena. Sebab apa? Mandi wiladah hanya berlaku bagi perempuan yang beranak lepas tu tak mari darah. Jadi bila tak mari darah, dia ada nifas tak? Tak ada lah. Tak ada nifas. Bila tak ada nifas, dia kena mandi tak? Mandi lah, mandi wiladah orang panggil. Mandi wiladah. Kenapa dia kena mandi kalau beranak? Sebab apa? Siapa boleh jawab? Kenapa beranak kena mandi? Najis. Dak ni tak ada keluar apa-apa darah ni, bersih. Sebersih-bersihnya bayi tu. Anak tu tak payah mandi. Anak tu tak payah mandi? Tak. Maksudnya anak tu yang keluar tu hasil daripada air mani ayahnya. Air mani ayah dia? Air mani ibunya. Kerana anak ialah air mani dia kan? Maka bila anak tu keluar air mani dia. Sebab tu dia kena mandi.
Nampak tak? Sebab anak tu kan hasil air mani dia kan, dan suami dia. Maka bila keluar anak, patut dia kena mandi. Jadi perempuan ni dia keluar anak, tak ada darah nifas, orang ni kena mandilah, mandi wiladah namanya. Tetapi kalau dia keluar anak kemudian ada darah nifas, dia tak perlu mandi wiladah, sebab tak boleh mandi. Mandi pun tak ada apa-apa, sia-sia. Maka dia kena tunggu habis darah, barulah dia mandi nifas. Sebab ada orang jo dalam media sosial kata kena mandi 2 kali. Mandi wiladah dulu baru mandi nifas. Mandi wiladah ni kalau tak ada keluar darah nifas. Tapi kalau dia keluar darah nifas, tak boleh mandi dah wiladah sebab ada darah. Ada lagi. Fa hukmu hina izin hukmul janabah li anna al walad munaqidun mimma il mar'ati wa ma'ir rajul. Kerana anak itu terhasil daripada air mani isteri dan suami. Wala yakhtalifu hukmu mahma ikhtalafa al-hamlul mawdu'. Tidak berbeza hukum walaupun berbeza kandungan yang diberanakkan itu, au tariqati wad'i, atau cara beranak. Dia beranak dengan Caesar. Tahu Caesar? Julius Caesar ke apa? Caesar ni mana? Dia pembedahan kod perut. Mandi lah. Mandi, tak kira dia beranak kat mana, kena mandi lah, kalau tak keluar darah nifas. Wa idza aqaba khurujal walad damun. Kalau keluar mengiringi keluar anak itu darah, wa huwal ghalib, itu yang biasa, sumia nifasan, darah tu dengan darah nifas. Wa ta'allaqat bihi ahkamun ilaika bayanuha, maka berkait dengannya hukum-hukum yang akan diterangkan kepada kamu nanti. Nifas. Kalau lepas beranak ada keluar darah, maka darah tu darah nifas. Darah nifas maknanya tak boleh mandi lagi lah, kena tunggu habis selesai darah nifas dulu. Kalau dia beranak kembar, bilakah dia nak mula kira darah nifas? Kembar Kembar bila? Kembar 4. So mana perut puang tu kalau kembar 4. Ingat benda arnak ke? Tapi ada ya orang perempuan tu. Tak jarang-jarang lah. Darah nifas ialah setelah rahimnya kosong, maka dikira darah yang keluar selepas anak terakhir. Maka di antara celah-celah anak itu, darah tersebut dipanggil darah fasid, darah yang rosak. Maka waktu itu wajib kena semayang kalau dia mampu. Kalau tidak, tak mampu, letih, tunggu lepas suci, qada balik semayang. Faham tak? Jadi tempoh keluar darah masa beranak tu, keluar darah, kena tengok waktu tu ada semayang tak tinggal. Kalau ada semayang, nanti lepas suci kena qada. Faham? Katakanlah tempoh dia nak beranak tu, antara anak pertama kedua ataupun masa dia nak terang tu memakan masa 5 waktu semayang contohnya, maka lepas dia suci nanti kena qada 5 waktu. Kalau dia tak mampu semayang masa tu, kalau mampu semayang wajib semayang, kalau tak mampu semayang kena qada lah. Ya. Yang seterusnya nifas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.